Hai, hari ini kita kembali lagi dengan rancangan isu semasa. Kita memperkenalkan seorang pakar dalam ekonomi dan financing yang pernah 15 tahun bekerja di dalam pembengkang dan juga sekarang seorang analisis ekonomi juga dan juga seorang businessman. Mempersilakan Encik Ronnie Lee. Ya, apa khabar hari ini? Apa khabar? Saya baru dengar ada banyak negara, banyak syarikat-syarikat besar juga yang sudah pindah keluar dari Malaysia. So inilah satu daripada puncanya yang menyebabkan mata wang kita turun juga dan negara besar-besar. So inilah yang satu daripada punca yang kita punya mata wang boleh turun. Apa langkah-langkah untuk Malaysia mengatasi kemelesetan ekonomi di Malaysia dan macam mana kita nak maintain kita punya wang bahawa ada value mengikut infraksi kita. Dalam pandangan saya lah, konteks Malaysia ni sebenarnya kerajaan Malaysia dia kena pastikan bekalan utama ada. Tapi masalahnya kerajaan kita boleh cakap salah fokus. Dalam Malaysia, konteks Malaysia, apa yang paling kurang sekarang? Tak ada orang kerja. Betul tak? Malaysia cari orang kerja. Saya punya kawan ada 200 ekar kelapa sawit. Kelapa sawit tengah meningkat, Pak. You mesti untung banyak, Pak. Dia kata, bukan tak boleh untung banyak. Tak ada pekerja, siapa mau pergi potong itu buah. Kenapa tak boleh mengatasi masalah-masalah? Termasuk yang kata, kenapa ayam boleh kekurangan? Sebab negara kita boleh menghasilkan banyak bahan mentah atau tanaman atau membela segalanya makanan yang kita ada lah. Ayam bukan Malaysia tak boleh bela kan? Tapi why dia boleh menghadapi sebegini? Itu yang saya cakap. Kerajaan Malaysia dia salah fokus. Kalau dia bagi fokus dia dekat tenaga buruh, pasaran buruh, maksudnya dia jangan ambil subsidi sebagai alasan. Bagi saya lah alasan cakap kerajaan tadi nak bagi subsidi ni. Tapi selain daripada itu, you alihkan fokus you dekat pasaran buruh. You buat masuk semua pekerja asing untuk mengisi sektor-sektor peladangan, sektor-sektor peternakan, sektor-sektor perkilangan. Okey. Maksudnya bila ada orang kerja dekat ladang, ada orang kerja dekat rebang ayam. So ayam akan ada. Tapi masalah dia bukan masalah subsidi, masalah tak ada orang kerja. You ada duit tapi ayam tak ada. Macam tadi Encik David cakap tentang minyak kelapa sawit. Betul, saya setuju. Sekarang minyak kelapa sawit memang harganya amat lumayan sebab Ukraine dan Rusia berperang. Minyak bunga matahari tak ada. So banyak akan mengalih ke minyak kelapa sawit. Tapi Malaysia tak nak mengambil kesempatan ni untuk memaksimalkan keuntungan. Immigration, jabatan KDN dengan jabatan-jabatan lain, dia sepatutnya mensimplify, maksudnya memudahkan bagi syarikat besar untuk bawa masuk pekerja asing untuk mengatasi masalah pekerja kan. So sektor-sektor ini bila dah ada orang kerja, bekalan akan bertambah, dapat menampung keperluan harian dalam Malaysia dan akan boleh ekspor. Macam dalam sektor perkilangan kita tengok sekarang, even ubat-ubatan pun tak ada. Kita pergi kedai, saya baru dengar kata Panadol tak cukup. Betul? Ada ke betul ni? Cik pergi kedai farmasi, cek tengok Panadol ada tak? Tak cukup stok. Itu masalah saya cakap, bekalan tak cukup, orang tak ada orang kerja. Ni masalah. Tapi saya faham kerajaan Malaysia dia nak rakyat Malaysia bekerja. Jadi kita faham naikkan gaji minimum 1,500. Itu sudah tambah inflasi lah. Betul. Tapi masalah dia tak ada rakyat Malaysia nak kerja dalam sektor-sektor ni. You bagi 3,000. Walaupun you bagi 3,000, dia akan kerja lah, tapi productivity dia tak tinggi. Itu yang saya cakap. Bila kalau kita bawa pekerja asing ni, sektor peternakan boleh diselesaikan. Sayur-sayuran ada orang tanam, boleh ada di pasaran, harga akan turun. Bila kalau kita pakai tenaga tempatan, harga tinggi, gaji tinggilah harga tu. Kerajaan Malaysia cakap warga tempatan sekarang dia tak nak kerja-kerja macam ni. Sebab apa? Kebanyakan mereka nak kerja sebagai Grab driver, rider, hantar barang. Yang paling common sekarang direct selling, influencer. So maksudnya saya rasa pekerja Malaysia tak ada masalah
boleh cari kerja sebab kerja sekarang melambah. Maksudnya tak ada masalah tentang tempatan pekerjaan. Memang banyak sediakan. Cuma lah yang tempatan punya orang tak mau bekerja punya Dia itu. memilih kerja. Yang kata dia tak mau kerja punya bidang. Contohnya peternakan, pertanaman, pembangunan, perkilangan. Adakah kerajaan boleh bagi satu Greenland iaitu untuk selesai masalah semasa yang ini tengah dihangatkan dan sangat merugikan kerajaan? Sepatutnya kerajaan apa dia nak buat pun boleh. Cuma birokrasi dalam kerajaan tu sendiri kebanyakan nak bagi kat kroni. Yalah, kalau kita boleh mengatasi serta-merta, dia akan menguntungkan sangat kerajaan Malaysia, orang Malaysia. Kenapa tak mau pergi settle? Inilah kita rasa pedih tetapi benar. Dia dah berlaku lah. Apa boleh buat? Apa boleh buat kita? Tenaga buruh, tenaga kerja di Malaysia sangat kritikal. Selesaikan masalah ini, bekalan makanan dan benda-benda lain semua akan selesai. Bukan tolong layak saja. Tolongkan negara juga menjanakan income yang lagi banyak dan boleh menguntungkan semua pihak. Win-win situation lah. Apa salahnya kita tak boleh serta-merta untuk selesai? Kalau ada apa pandangan, kalau ada yang setuju, kalau yang tak setuju, sila bagi bawah komen dan bagi cadangan yang munasabah, yang lebih baik untuk negara kita sekarang ini menanda kemelesetan ekonomi. So harap anda like dan share dan cadang. Itu saja hari ini apa yang kita mentangkan isu ini. Harap anda suka.